Boleh, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan pada kita malam ini sambil-sambil kita duduk di rimbunan kasih bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, sahabiah kita untuk kita melaksanakan kerja-kerja gotong royong kita, insya-Allah. Alhamdulillah, sudah hampir siap surau kita, masih ada lagi beberapa perkara yang kena buat. InsyaAllah kita sambung esok. Jadi pada malam ni insyaAllah kita akan melihat satu tajuk yang telah pernah dibentangkan oleh Asy-Syahid Syekh Mustafa Masyhur rahimallah dalam bukunya Az-Zad ala Tariqud Da'wah. Az-Zad ala Tariqud Da'wah, iaitu satu buku yang berkenaan dengan bekalan di sepanjang jalan dakwah. Jadi sebagaimana yang kita tahu, insya-Allah kita sentiasa memerlukan kepada bekalan. Zat ni bekalan. Bekalan, perlukan bekalan. Kalau kita jalan tak perlu bekalan. Ada minyak kereta, paling kurang makanan kena ada makanan, bekalan dan sebagainya. Kalau kita nak berhadapan dengan exam, mesti ada bekalan. Bekalan dia kena ada persiapan, kena ada ulang kaji. Begitu juga di dalam kita nak mendapatkan sesuatu yang besar, iaitu mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, tentulah kita amat memerlukan bekalan. Bekalan. Jadi antara bekalan yang besar, yang wajib, yang menjadi wajib untuk kita sama-sama perkuatkan ialah al-ukhuwah, iaitu persahabatan. Persahabatan ini sebenarnya adalah merupakan salah satu daripada nikmat yang besar. Bila kita ada sahabat, maka kita akan mendapati satu kekuatan yang merupakan satu bekalan yang melimpah kepada kita, insya-Allah. Kita mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu semua di atas tali Allah di secara keseluruhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, maknanya Allah perintahkan kita supaya berpegang teguh dengan tali Allah. Dan tali Allah itu setengah-setengah mufassirin menggambarkan maksudnya Al-Quran. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpisah-pisah, berpecah-pecah, bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Kenanglah nikmat Allah yang ada pada kamu ketika kamu dulu tidak berkenalan atau ketika kamu dulu bermusuh-musuhan. Lalu Allah menyatukan, fa'alafa baina qulubikum, Allah menyatukan hati-hati kamu sehingga kamu menjadi bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu itu dengan nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Jadi dengan nikmat Allah, Allah mempersaudarakan kita. Dan kamu dahulu telah
berada di tepi jurang neraka. Dan kemudian Allah SWT telah menyelamatkan kamu kan daripada neraka itu dengan nikmat Islam. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan ayatnya, semoga supaya kamu mendapat hidayah, petunjuk. Jadi sebenarnya nombor satu pada malam ni kita nak kena rasa bahawa salah satu daripada zat bekalan kita nak jumpa Allah ni ialah persahabatan al-ukhuwah. Jadi kita ingat kita boleh seorang-seorang, kita boleh tak payah nak campur-campur, kita tak payah nak susah-susah, seorang-seorang duduk seorang-seorang. Rupa-rupanya bila kita duduk seorang tu kita akan hilang satu nikmat yang besar. Dan nikmat yang besar yang digambarkan oleh Allah ini ialah al-ukhuwah. Dan nikmat ini tidak boleh dibeli dengan kekayaan dunia ataupun dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Tidak boleh dibeli. Kerana ia merupakan satu anugerah kurniaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wa allafa baina qulubihim. Dan dialah yang menyatukan mempersatukan hati-hati kamu di antara hati-hati kamu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'ah. Sekiranya kamu membelanjakan, mengeluarkan segala harta, ma fil ardi jami'ah, apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini, ma allafta bainahum, ma lafta baina qulubihim, maka kamu tidak akan dapat nak mempersatukan hati-hati. Walakin Allah, tetapi bahkan Allah lah allafa bainahum, yang menyatukan hati-hati kamu. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Jadi yang pertama, kita boleh duduk kat sini, kita boleh rasa ukhuwah. Kita ada sahabat yang mungkin boleh tolong kita, boleh bantu kita, yang sahabat sama-sama boleh menasihati dan sebagainya. Kita nak rasa ada sahabat tu, rupa-rupanya tu Allah bagi. Allah bagi. Jadi sebab tu kita nak melihat persaudaraan itu sebenarnya merupakan satu anugerah daripada Allah. Allah yang bagi. Dan Allah SWT memberikan kepada kita persahabatan itu, menyatu pada itu dengan ikatan yang paling kuat sekali, itu akidah Islam. Jadi di kalangan kita ni kan sebenarnya yang menjadi ikatan kita yang paling kuat, yang paling mutlak, yang persahabatan ni tidak hanya sekadar pada di zaman hidup kita di dunia ini, tetapi akan sampai kepada akhirat tadi. Itulah digambarkan sebagai ikatan akidah. Ini yang beza. Orang lain pun gotong royong juga, tapi ikatan dia mungkin company suruh kerja kan, datang gotong royong. Tapi rupa-rupanya sebab alumni sekolah pergi sama ramai buat gotong royong kat sekolah kan, ataupun gotong royong di kampung dia punya ikatannya ialah sebab duduk satu kampung, duduk satu qaryah, duduk satu masjid. Tetapi sebenarnya ikatan yang sebenar ialah ikatan akidah. Dan ikatan akidah inilah seseorang itu sebenarnya duduk di bawah naungan cinta dan ukhuwah tadi. Dan Allah akan memberikan satu perasaan rasa bahagia, rasa tenang jiwanya, kerana mereka berkumpul di atas akidah Islam. Jadi orang-orang yang berkumpul kerana urusan dunia, perdagangan, hiburan, nikmat dan sebagainya, maka itu adalah merupakan satu yang tidak ada kekuatan. Sebab itulah seorang Muslim itu apabila dia bertemu dengan sahabat dia bagaikan air dan ikan, tak boleh pisah. Air dan ikan tak boleh pisah. Kenapa? Kerana akidah tadi. Kerana akidah tadi. Dan di sinilah kita lihat bagaimana kepentingan ukhuwah itu. Antara perkara yang pertama Rasul SAW buat setelah dibina masjid ketika hijrah kan. Yang pertama sekali setelah hijrah dibina masjid ialah dia mensaudarakan Ansar dan Muhajirin. Dan dia telah menjadi satu contoh kepada kita. Kita kena tengok, belajar contoh macam mana Ansar dan Muhajirin telah disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni contoh yang terbaik. Tak ada contoh yang lebih baik. Mungkin kita kena tengok dalam kitab-kitab sejarah sirah macam mana sahabat yang sepatutnya. Dan dengan sifat mereka al-isar, yang mengutamakan sahabat lebih daripada dirinya. Jadi bila Nabi dah mensaudarakan
Mereka sampai mereka tanya, ya Rasulullah, bolehkah kami sampai peringkat mewariskan harta kami? Sampai kalau kami mati, nak bagi waris pada sahabat tadi, muhajirin tadi, orang Ansar tanya. Nabi kata tak sampai gitulah. Tapi maknanya nak gambarkan persahabatan tu adalah erat lebih lagi daripada seolah-olahnya daripada darah daging tadi. Dan inilah perkara yang terbesar, yang penting kita nak rasa. Jadi sahabat ini, persahabatan ini dia bukan saja nikmat, tapi dia satu yang penting, amat penting. Yang mana kita tak boleh nak survive seorang-seorang. Bagaimana digambarkan oleh kaedah syarak, mala yatimu wajib ila bihi fahuwa wajib. Satu yang wajib tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan perkara tersebut, maka perkara itu menjadi wajib. Jadi menjaga ukhuwah ni wajib. Kenapa? Kerana kalau kita tak jaga ukhuwah, macam mana kita nak selamatkan diri kita, keluarga kita, akidah kita? Macam mana nak selamatkan saudara-saudara kita yang kita kata keluarga kita tadi? Tak boleh. Melainkan dengan salah satunya yang digambarkan oleh Rasulullah ini, sunnahnya ialah kita adanya ukhuwah. Dan di sinilah Nabi gambarkan untuk kita mendirikan kebangkitan Islam, menegakkan Islam itu, maka di sinilah setiap mereka yang telah beriman dan kemudian yang telah menjual diri mereka, harta mereka kepada Allah, maka mereka akan bersaudara. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi orang yang dah menjual harta diri mereka, harta mereka kepada Allah, Allah beli dengan syurga tadi, maka dia kena bersama-sama berjanji setia membela agamanya. Dan nak membela agamanya itu dia kena ada sahabat-sahabat. Jadi kita nak tengok, nak pandang sahabat-sahabat ni, jangan pandang sebagai orang biasa. Walaupun dia nampak macam lekeh je kan, tak ada apa-apa, tapi rupa-rupanya dia besar. Di sinilah dijelaskan bagaimana kita akan berhadapan dengan gangguan-gangguan. Kita akan berhadapan dengan fitnah, ujian. Kita akan berhadapan dengan tentangan-tentangan. Kita akan berhadapan dengan syaitan. Kita akan berhadapan dengan syaitan dari kalangan jin dan manusia, kan, yang akan sentiasa mengintai untuk menjatuhkan kita. Maka kita amat memerlukan sahabat. Amat memerlukan sahabat. Yang pertama sekali, peranan sahabat tu untuk sama-sama menuntun kita, membimbing kita, menerangi jalan kita, mengingatkan kita ketika kita lupa. Jadi sahabat ni yang nombor satu, dia nak jadi pagar, dia akan pegang tangan kita lah. Sebab kita akan ditentang, akan dicabar, yang akan diuji dengan syaitan, minal jin wal ins. Jadi yang tak nampak dan nampak. Jadi rupa-rupanya kan, salah satu pengalaman kita lah, kalau kita ada anak kita sakit, diserang oleh syaitan. Anak sakit kena serang syaitan. Contohnya jin kacau, berlaku sekarang ni, saka ke, sihir ke. Maka salah satu daripada ubatnya ialah doa sahabat. Salah satu ubat. Telefon sahabat, Assalamualaikum, anak saya tak sihat. Sepatutnya sihat, tak ada apa-apa, tapi tiba-tiba ni kan meracau-racau. Tengok temperature tak ada apa-apa pun, pergi doktor, doktor kata tak sakit pun, tapi meracau. Rupanya ada gangguan. Gangguan sihir, gangguan dari syaitan. Maka salah satu ialah sahabat. Telefon sahabat. Telefon sahabat kita, kan, minta, Assalamualaikum, anak saya sakit, tak sihat. Boleh ke tolong doa? Jadi kita jangan pula, saya ni bukan bomoh, saya tak ada apa-apa, kan. Saya ni bukan orang boleh nampak-nampak ni, kan. Saya tak ada apa. Tak, jangan cakap gitu. Doa kita tu mustajab. Sedekahkan Fatihah pada anak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, kan. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan. Baca 7 kali. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in 7 kali. Lepas tu dalam hati doa, ya Allah, sembuhkanlah anak sahabat aku ni. Kalau boleh hantar gambar. Hantar gambar anak tu pada sahabat kita yang minta doa tu. Tengok, sahabat pun tengok, renung anak tu dengan perasaan kasih sayang ke anak tadi tu. Minta, ya Allah, sembuhkanlah dia, ya Allah. Kalaulah ada yang ganggu engkau, kan, kalahkanlah dia, engkau hapuskan dia. Kalau ada yang sihir, engkau hancurkan sihir. Doa kat dia, kan, dalam hatilah, kan. Lepas tu
Sambung, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai habis. Jadi kita kurang-kurang baca doa Fatihah. Kurang-kurang. Cuba tengok nanti macam mana jadi tak. Baca sekali, 2 kali, 3 kali, ikutlah kekuatan kita kan. Sedekah ke anak. Kemudian ayah dan maknya pula baca yang sama, niat yang sama, doa, baca kat air, bagi anak minum. Minta ke Allah, Allah yang sembuhkan. Padahal tak ada apa pun. Kita baca dari jauh, kita baca pun Fatihah kita pun dengan telur Bugis, dengan telur Jawa yang sebagainya tak betul pun kan. Tak adalah Arab punya aksen kan. Tapi mustajab doa. Niat aja, niat aja. Boleh? Itu je. Jadi kita lihat sini, kita akan berhadapan. Sedangkan begitu pun Allah tolong, apa lagi yang lain? Lagi besar. Lagi besar. Kan? Jadi sebab itu Allah gambarkan dalam surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia dalam kerugian, melainkan mereka yang beriman, beramal soleh, yang berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Jadi Allah gambarkan dalam surah Al-Asr itu kita kena buat. Jadi peranan sahabat ni besar. Kan, rupa-rupanya banyak yang nampak dan yang tak nampak, yang tersurat, yang tersirat. Ada ketikanya kita berhadapan dengan kelalaian. Kita mungkin futur, lemah, tak larat, iman kita jatuh, atau tertarik dengan pujuk rayu syaitan. Syaitan pujuk kita, kita tertarik, kita terikut dengan dia. Ataupun kita lihat kita bersendirian, tak ada kekuatan. Mungkin kita akan hilang dengan sebab kelemahan kita tadi itu daripada hidayah Allah. Seperti seekor kambing yang akan dibaham oleh serigala bila terpisah daripada rombongannya. Tadi dia terpisah rombongan, kita dapat tangkap masuk dalam jihad. Kalau dia ramai-ramai, kita pun nak ambil seekor, dia sondol kita. Kita pun takut kan. Dah tak ambil. Tapi semua pakat lari belaka kambing kan. Hak tinggal seekor tu dapatlah Ashraf dengan siapa tadi? Kan, Fatih tadi kan. Dapatlah. Mengambil macam mana pun tak lepas kan. Jadi bila seekor memang kita. Jadi bila kita dah terpedaya, masa kita terlupa, masa kita futur, masa itulah sahabat ada. Sahabat yang soleh ni dia akan ada datang pegang kat kita kan. Cakap dengan kita pelan-pelan, ajak kita minum, mai kita mengerti sekejap. Jangan kita lari. Kita tahu kita tengah futur ni, tengah lemah ni, tengah dalam keadaan susah ni. Susah bukan susah duit ni, susah iman kita jatuh. Sahabat kita ajak minum apa? Jangan kita lari. Memang kita punya lawan juga, tu kata lawan nafsu, lawan juga. Jumpa sahabat. Kerana mereka tidak akan membiarkan sendirian berhadapan dengan syaitan. Kita jangan membiarkan sahabat kita berdepan dengan syaitan. Jadi sekarang ni ada sahabat-sahabat kita yang agak jauh sikit, tak apa, cuba ziarah dia, doakan dia. Kalau kita ada gaduh dengan sahabat kita kan, bacakan Fatihah ke dia, hadiahkan dia, biar dia lembut hatinya. Jadi dia tidak akan membiarkan sahabatnya. Inilah merupakan perkara yang tidak nampak, yang mana satu yang amat penting. Ketika kita lemah, dia tarik kita. Ketika kita dalam keadaan futur, lemah, tak larat, dialah yang bantu kita. Jadi inilah sahabat-sahabat yang soleh ini, dia akan mengingatkan kita supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan wa masalul jalsi salih. Seorang sahabat yang soleh itu adalah seperti minyak wangi. Bila engkau tidak dapat minyak wangi darinya, maka engkau dapat baunya. Paling kurang dapat bau dia. Dan sahabat yang jahat ibarat tukang besi. Bila engkau tidak kena percikan apinya, maka engkau terkena asapnya, busuk kan. Jadi sebab tu sahabat ni peranan dia nak tolong sahabat, tengok balik, perhati balik. Kalau dia lemah, kita tolong dia. Tengok dia lemah aja kita tolong. Tengok dalam keadaan yang dia perlukan, kita tolong. Jangan tunggu dia minta. Ada satu cerita tu, seorang sahabat salafus salih, tabi'in. Dia menghadapi kesusahan sehingga terpaksa pergi rumah sahabat dia, ketuk pintu. Ketuk pintu, masuk-masuk, balik-balik, sampai-sampai
Duduk-duduk, dia pun cakap, wahai sahabatku, aku nak cakap ni malu tapi aku terpaksa cakap. Aku perlukan duit, nak pinjam duit. Perlukan 1 dinar, 2 dinar sebab anak sakit. Atau adalah sebab-sebab apa. Maka sahabat yang dengar tadi tu menangis. Menangis teresak-esak. Itu sahabat dia kata, tak apalah, kalau tak ada duit tak apa. Aku tak paksa tak apa kan. Dia ingat orang tak ada duit. Tak, kata, aku menangis bukan sebab aku tak ada duit. Ataupun aku menangis bukan sebab aku tak nak bagi. Aku menangis sebab engkau terpaksa datang sini minta pada aku. Engkau terpaksa minta. Lalainya aku pada engkau. Lalainya aku pada engkau. Terpaksa engkau datang minta. Dia menangis. Sebab dia tak melaksanakan hak dia sebagai seorang sahabat. Sahabat kita susah nak tunggu sampai sahabat kita minta pada kita. Ini salah satu perkara yang tidak ada sekarang ni. Mungkin kita kena perhatikan. Sampai sebab tu dalam kita bersama-sama ni bekerja dalam ladang, bekerja dalam perniagaan, bekerja dalam apa sahaja bidang kita buat ni, projek-projek kita ni, kita utamakan kasih sayang. Utamakan kasih sayang. Projek nombor 2. Projek nombor 2. Kita kata kejayaan-kejayaan dunia ni nak dapat tu nombor 2. Sebab barakahnya pada kasih sayang. Siapa yang sayang sahabatnya tu, maka Allah sayang dia. Sama macam dia sayang sahabatnya. Jadi sinilah kita lihat bagaimana kita perlu untuk merasakan pentingnya kita bersama dengan sahabat-sahabat tadi. Sehingga kan pernah satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang satu peristiwa yang berlaku kepada seorang sahabat ni, kan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna rajul sesungguhnya ada seorang laki-laki zarah akhan, dia telah mengunjungi, menziarahi sahabat dia di luar daripada kampung. Dia pergilah daripada Melaka pergi Muar ke, pergi Johor ke, pergi mana, daripada Johor pergi ke mana-mana ke. Dia telah mengunjungi saudaranya di luar. Kemudian Allah mengutuskan malaikat. Allah nak ajar kita, Allah didik kita, Allah utus malaikat. Ni cerita ni benar, cerita sahih, hadis sahih. Utus malaikat, kemudian menyerupa jadi manusia, menyiasat pada dia. Malaikat bertanya, kamu nak ke mana? Maka dia jawab, saya nak mengunjungi saudara saya kat kampung tersebut. Maka malaikat bertanya, adakah kerana sesuatu daripada dunia ni, hutang ke apa ke, kan? Nak minta hutang ke apa ke, kan? Dia kata bukan, kan? Ataupun sesuatu yang menyukakan kamu ke? Bukan. Maka saya, kan, datang menziarah dia hanya kerana saya sayang pada dia. Hanya kerana saya sayang pada dia. Maka malaikat pun berkata, sesungguhnya aku ni diutus oleh Allah. Malaikat mengatakan, saya ini adalah utusan Allah untuk menyampaikan berita bahawa Allah sayang kepada kamu sebagaimana kamu sayang kepada saudara kamu kerana dia. Nampak hebatnya bersahabat ni, sampai Allah utuskan malaikat jumpa nak beritahu. Ini hadis riwayat Muslim. Maknanya dengan sebab sahabat yang sayang pada sahabat, Allah hantar malaikat untuk beritahu pada dia, Allah sayang pada kamu bagaimana kamu sayang pada sahabat kamu kerana Allah. Bayangkan. Dan kalau kita bersahabat kerana Allah, maka pada masa itu tentulah bukan sahaja setakat nak beritahu, malaikat turun. Ni bukan main-main, malaikat ni turun beritahu. Kan? Kerana sahabat tadi sayang kepada sahabat dia. Jadi sebab tu kita nak sebut kat sini, dia ada satu yang penting, barakah yang besar, kasih sayang sahabat ni, sesama sahabat ni, kasih sayang ni, barakahnya cukup besar, rahmat ni cukup besar, sampai sebabnya malaikat turun. Kita tak perasan ni, kadang-kadang ada pertolongan Allah datang kerana persahabatannya. Apabila pendogong kejahatan suka merompak, buat jenayah, mencabul kehormatan manusia, mereka bersatu padu dan mereka ada pemimpin. Macam sekarang lah, ada pemimpin, tapi tak boleh nyanyi-nyanyi hoi hoi ya hoi, tak boleh nyanyi dah, kan. Lagi kena kena apa? Kena blacklist, kan. Mesti ada pemimpin, kan. P. Ramlee yang nyanyi lagu tu sebenarnya, kan.
Kan, hoi hoi ya hoi kan. Kisah pencuri yang ada pemimpin lah. Perompak yang ada pemimpin. Kan. Jadi kalau perompak, penyamun, pendokong kejahatan tu dia ada pemimpin, diikat dengan ikatan sesama mereka dengan ikatan akidah, maka orang mukmin lebih-lebih lagi berhak untuk bersatu. Kita kena bersatu sampai peringkat kita melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ada sama-sama kita dan sama-sama ada kepimpinan dan organisasi. Dan di sinilah kita lihat bagaimana ikatan kecintaan itulah yang akan membina kekuatan sesuatu perkara. Jadi sebenarnya selepas al-iman, al-ukhuwah. Jadi kita kena tengoklah, Ansar ni dah mula nak buat projek ni kan. Projek apa? Tak kira lah projek apa kan. Pertanian ke, penternakan ke, perumahan ke, media ke. Jadi dalam kita berprojek dan beramal ni tentu ada perselisihan. Tentu ada perbezaan pandangan. Kita berbeza pandangan. Mesti ada. Yang ni nak ni, yang ni nak itu kan. Mungkin ada terasa hati. Maka ketika itulah kita nak kena rasa kasih sayang tu, iman dan kasih sayang tu melebihi daripada pandangan kita. Kan? Kelebihan-kelebihan kita tu. Sebab di situ ada barakah. Di situ ada rahmat. Ini keistimewaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Diproses oleh Nabi, mari kita buat pasar. Buat pasar, tak bergaduh kan. Buat pertanian, peternakan, tak bergaduh. Buat perniagaan, tak bergaduh. Barakahnya sampaikan, kata Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, aku diberikan barakah oleh Allah. Berniaga, apa barakahnya? Sahabat dia nak bagi separuh daripada harta dia untuk nak berniaga. Dia kata, tak apalah, cukuplah. Dia ikhlas sahabat ni, cukuplah engkau bagi aku, pinjam kat aku beberapa dirham, beberapa dinar. Pinjam, nanti aku pulang balik. Bukan minta, pinjam. Nabi kata boleh ambil kalau nak. Dia pinjam, dia pergi, dia berniaga, dia pulang balik. Dia tolong pula sahabat tadi tu. Allah bagi barakah pada dia. Dia kata kekayaan sampai peringkat, kalau aku duduk atas batu kan, aku tengok bawah batu, jumpa emas, ada emas kat situ. Allah bagi emas macam tu je. Barakahnya persahabatan, barakahnya ukhuwah, barakahnya iman dan amal, ikhlas yang ada pada Abdul Rahman bin Auf. Satu ketika di Madinah kan berlakulah satu peristiwa, mana dia punya kebun dia, ladang korma. Ladang korma ni dah banyak sangat. Dia berniaga intan belian dah, macam-macam lah dia berniaga kan. Import eksport semua kan. Tapi tiba-tiba ladang dia yang taklah banyak, ladang dia berbuah. Dia kata tak apalah, aku sedekah, siapa nak ambil lah. Dia kata tak payah ni lah, biar je, biar burung-burung makan, sedekah. Kan? Jadilah korma itu menjadi korma yang masak di pokok, dan kemudian menjadi terlalu masak di pokok sampai peringkat dia jadi manis dan sebagainya. Tiba-tiba Allah izin berlaku satu wabak penyakit dekat Madinah. Maka tabib-tabib, doktor-doktor sana kata ubatnya ialah korma yang terlalu masak di pokok. Korma yang masak, terlalu masak di pokok, yang tak dipetik lah. Kalau masak kat bawah tu lain, ni masak kat pokok lain. Maka orang ramai datang jumpa Abu Rahman nak beli korma tu. Dia tak nak jual, semua nak beli. Kami tak nak minta, kami nak beli, kami ada duit. Akhirnya terpaksa jual jugalah. Barakah sampai terpaksa jual. Ini sahabat-sahabat dulu. Kenapa barakahnya? Hubungan sesama mereka itu salah satunya. Jadi sebab itulah digambarkan di sini bagaimana seorang mukmin itu adalah cermin kepada saudaranya. Jadi kita ni adalah cermin kepada sahabat kita. Apa maksud cermin? Cermin ni maknanya bila kita tengok cermin, kita nampaklah kecacatan, kekurangan. Kecacatan, kekurangan. Maka cermin tu akan memperlihatkan kecacatan, kekurangan. Kita tengok cermin, kokot ada tanda hitam kat sini ke apa ke kan. Kita pun padam dia. Cermin tu nampakkan. Maka sahabat tu berperanan. Yang soleh tadi dengan cintanya kepada sahabatnya tadi, dengan tulus, dengan ikhlas tadi tu,
maka dialah menjadi orang yang akan membantunya menghilangkan keaiban yang ada pada dirinya itu, dengan keikhlasan tadi, sehingga menjadi sebaik-baik bekalan. Kita ada aib tak? Banyak. Kita ada kelemahan tak? Banyak. Kita ada kehinaan, dosa banyak. Sahabat tengok kita, dia nampak, dia tahu. Dia jadi cermin, maka dia memperlihatkan pada dia supaya kita sedar. Dia bukan besar-besarkan skandal kan. Fitnah kan. Ada air, bagi air duduk tu kan. Bagi dia ni sikit. Jadi di sinilah kita lihat sahabat yang baik itu dia akan jadi bekalan. Kenapa? Dia ada keaiban, dia jadi cermin. Maka dia pun memberikan nasihat kepada kita dan sebagainya. Jadi sahabat ni nak kena bagi nasihat. Jadi kita kena ada nasihat menasihati. Ad-dinu nasihah. Jadi nasihat ni. Tapi nasihat macam mana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bagilah, serulah pada jalan Allah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan bahasa yang baik. Dan sebab tu apa adab kita nak bagi nasihat? Adab kita nak bagi nasihat, kena bagi cara yang terbaik sekali. Maknanya kalau boleh cari sembunyi-sembunyi lah. Jangan kita terang-terang. Berikan nasihat secara yang sembunyi, yang baik. Supaya dia benar-benar menasihatinya. Kalau kita cerita terang-terang, kita memalukan dia. Jadi kalau kita nampak keaiban sahabat, jangan cerita kat orang. Berdosa cerita kat orang. Kita dah sama dengan dia kan, tiba-tiba kita nampaklah kelemahan dia. Maka dengan sebab kelemahan dia tu, kita cerita kat orang. Berdosa. Jadi apa yang tugas sahabat tadi, pelan-pelan cakap dengan dia. Kamu ni ada buat kian-kian kan, betul tak betul, sebagainya kan. Jadi bagi nasihat secara terbaik, hikmah. Tapi bila terima nasihat, terimalah dengan cara apa pun. Ada juga sahabat kita jenis kasar. Orang Pening ke agaknya, kasar sikit. Ni orang Kelantan, orang Pening. Orang yang utara kadang-kadang dia tak kasar, tapi orang lain lembut lagi. Macam Johor lembut sikit kan. Agaknya lah kan. Melaka kasar, lahabau kan. Bukan lahabau apa lagi. Macam-macam lah kan perkataan kan. Laknat kau kan, gitu kan. Jadi kita cakap laknat tu sebab dia rapat dengan orang tu kan. Tapi kasar lah, kita dengar kasar lah. Tapi kalau orang Johor cakap macam itu kan, dia lari lah kan. Baik, jadi sahabat soleh ni sebenarnya kan, bila dia nasihat dengan terbaik, kalau boleh senyap-senyap, pelan-pelan, supaya tak terasa hati, supaya tak malu. Kemudian bila kita terima nasihat pula, sahabat cakap kita kat Melaka kan, dah rapat orang kita lah, habau engkau kan, semalam kau tak kejut aku kan, celaka engkau kan, semalam kau tak kejut aku kan. Dia dah duduk kat Melaka, dah kena cakap bahasa Melaka lah kan. Dia kena tahan lah sikit. Okey. Minta maaf lah cerita kan. Jangan mengajuk pula, tiba-tiba minta maaf lah. Kasar-kasar lah orang RK ni kan. Sisi RK, kasar-kasar semua kan. Kita ada sisi baru lah. Jadi sahabat dan soleh ni dia akan bagi nasihat terbaik. Ini cara dia. Jadi, tapi kalau orang bagi cakap kita terima. Tapi kalau kita nak bagi kat orang, cakap terbaik. Macam itulah dia, adab dia. Baik, kemudian sahabat-sahabat ni juga, ini barakah. Ini kita sebut. Sebelum ni kita sebut ada sudut rabitah. Rabitah ni ta'aluk qalb kan, hubungan hati kita dengan Rasul Sallam. Bila kita selawat kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita baca selawat ataupun baca sedap-sedap lah, nyanyi lagu sebagainya kan, tapi hati kita tak rasa sayang kat Rasul Sallam. Sama tak dengan kita selawat, hati kita sayang rasa? Tak sama. Rasa sayang tu Allah bagi barakah. Adalah kebaikannya. Kita baca saja-saja 5,000 kali baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, selawat Jibril kan? Tapi hati tak rasa apa-apa. Tapi dapat kebaikan dapat. Tapi kalau hati kita sayang ke Rasul, baca setiap baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, tapi kita baca yang kasih sayang, maka Allah bagi barakah berganda. Ini kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuba bayangkan hubungan kita dengan Nabi dan juga dengan sahabat-sahabat kita ni, dengan kasih sayang pun Allah bagi barakah.
Kita salam kan dengan sahabat kan. Assalamualaikum, salam. Kemudian kita peluk dia kan. Dengan perasaan kasih sayang. Dengan kita salam, peluk terpaksa. Sebab ramai peluk, aku tak peluk kan. Dia kata aku apa pula, bukan ansar pula kan. Kita berpeluk lah. Kan? Tapi, bau busuk ni dalam hati lah kan. Kita tak ada kasih sayang kan. Bila tak ada kasih sayang, tak ada barakah dia. Dapat pahala tak? Dapatlah pahala dengan izin Allah. Tapi kalau kita ada kasih sayang, barakah dia lain. Ni hati ni, ta'aluk. Ya sebab itulah, bila kita bersahabat ni, peluang kita untuk menggandakan kekuatan kita, kemampuan kita, potensi dengan hanya sebab sahabat saja. Tengok sahabat senyum, senyum sebab sayang, bukan senyum sebab malu. Semua senyum, aku tak senyum kan. Malu tak? Senyum sebab sayang. Macam Amirul lah senyum lah. Antara yang paling ceria dekat Arkin Amirul lah kan. Senyum sebab sayang. Kita nak, jangan senyum macam toki kedai Cina kan. Dia tengok klien datang senyum. Senyum sebab dapat duit. Duit mari. Tak, senyum memang sayang. Sayang sebab sahabat ni. Ni dunia akhirat ni sahabat ni. Nak cari redha Allah ni. Ni bukan sahabat sebarang-sebarang. Ni sahabat nak cari redha, kita jumpa pisah kerana Allah je, jangan. Jadi itu pun dah ada barakah dah. Apa lagi bila kita sama-sama berkongsi pemikiran, berkongsi kekuatan, kan? Luar biasa. Barakahnya luar biasa. Yang kita nampak gotong royong surau ni, kan? Gotong royong surau ni yang kita nampak ni, kan? Semua itu lahir daripada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dapat duit, dapat duit gaji ke, dapat duit minyak claim tol ke kan. Setakat ni saya tak pernah keluarkan lah duit korang nak claim tol kan, tak pernah keluar lagi lah kan. Ustaz, saya nak datang tapi saya tak ada duit ni Ustaz kan. Boleh tak bagi minyak berapa? Minyak kalau masuk 50 cukup, pergi balik lebih sikit lebih lagi, tapi kalau boleh bagi 100 lah kan. Duit makan-makan ke apa kan. Biasa lah tu kan. Tak ada seorang pun tak minta. Kerja luar biasa. Saya tengok kerja luar biasa. Saya nampak terharu sebenarnya daripada hari pertama lagi. Saya minta maaf tak boleh kerja sangat sebab nak bongkok-bongkok ni slip disc. Slip disc nak bongkok-bongkok ni. Kalau duduk nak bangun tu kan. Tapi tengok sahabat-sahabat lain, subhanallah. Buat sungguh-sungguh. Ratakan simen, ratakan apa ni mula-mula pasir kan, pasir. Angkat batu tengah-tengah panas. Waktu ada pula dengan kemahirannya. Kan? Macam kan? Ya. Kemahiran ni kan. Sebelum ni dia diam aja kan, tak ada apa-apa, aku nak buat apa, aku lebat kebun, aku tak larat, sana tak larat. Tiba-tiba ada seorang bawa kereta ni nak start pun tak kerti mula-mula. Macam mana nak start ni? Kan? Adam juga nama dia kan. Nak start tak boleh ni, macam mana ni? Ada Adam sini. Mana dia? Hilang. Ada. Ingat mana-mana. Macam mana nak start tak boleh start. Rupanya adalah cara dia. Kan? Kena freekan gear dulu, Ashraf kata. Kan? Lepas tu dapat kat expert kan. Shit kan. Kita tengok pun satu yang menghiburkan hati kan. Bukan dia saya seronok, kita pun seronok. Jadi nak sebut sini tak sampai tu dah nak habis dah. Kan? Kita ingat mula-mula nak buat pakai kemah je. Kan? Lantainya setakat tak apa-apa, tu dapat tok batu lagi sikit kan. Adalah orang bagi, ini pun dapat apa? Ada orang infak lah kan. Semua duit infak, semua. Jadi barakahnya. Barakah yang kita nampak, nak siap dah insya-Allah. Yang kita tak nampak, yang Allah akan bagi, tunggulah. Tak tahu. Mungkin sebab amal soleh, amal ikhlas, kita buat secara berjamaah, barakahnya, itu jadi asbab masuk syurga. Kita tak tahu. Kalau kita buat seorang-seorang, belum tahu Allah terima. Tapi oleh kerana buat secara berjamaah, sama-sama, ramai-ramai dengan ikhlasnya, dengan sungguh-sungguhnya, barakahnya, itu jadi asbab syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu. Sebab tu dalam syurga Allah nanti, kan, akan kumpul balik sahabat-sahabat, kumpul balik. Kemudian tanya, Assalamualaikum, dah salam semua belum. Kau syurga mana? Aku tak tahulah, adalah atas sana kan.
Oh, engkau Firdaus ni. Oh, aku makwa je kat sini, nombor 1 ni. Oh, alhamdulillah sama-sama kita masuk syurga sebab tu murka Allah semua. Lepas tu bincang pula. Apa soalan yang kita akan tanya semula? Agaknya masa bila Allah ampunkan dosa kita kan? Macam tu. Agaknya masa bila Allah ampunkan dosa kita? Aku ingat aku banyak buat salah, sembahyang pun tak khusyuk. Sembahyang pun tak khusyuk. Puasa pun penuh corruption. Tak ada benda yang aku buat betul. Yang betul-betul lah, kata-kata sempurna ni tak ada lah. Semua ada kelemahan. Habis solat, rasa kena istighfar. Sebab banyak silap dalam solat. Puasa, kena banyak istighfar. Kenapa? Kerana berpuasa banyak corruption. Matanya dosa, telinganya dengar macam-macam. Masa bila agaknya Allah ampunkan dosa kita? Jadi rupa-rupanya yang digambarkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kan? Rupa-rupanya masa kita buat kerja berjamaah. Barakah jamaah, bekerja secara amal jamaah itu. Bekerja secara bersama-sama dalam keadaan kita kurang, banyak lemah. Ikhlas kita kurang, khusyuk kita kurang, semua pakat kurang. Tapi jamaah tu melengkapkan, menyempurnakan. Rupa-rupanya kerja secara jamaah itulah menjadi asbab masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu yang kita tak pernah terfikir. Kita ingat kita dah beramal cukup dah. Padahal amal kita ni manalah sempurna, banyak kelemahan amalan kita ni. Ini amal jama'i, ukhuwah sangat penting. Kerana barakahnya tu luar biasa. Sehingga kan digambarkan oleh Rasulullah SAW akan berlaku di mana sekumpulan manusia bergerak di padang mahsyar. Pada masa itu mereka berjalan di atas mimbar cahaya. Mimbar cahaya. Macam mana tak boleh gambar. Ni padang mahsyar. Tempat di mana Allah paling murka sekali. Allah paling murka ketika padang mahsyar. Ketika dia bangkit padang mahsyar, maka Allah berfirman kepada Rasulullah, sesungguhnya hari ini aku paling murka. Sepanjang zaman kita hidup paling murka pada masyarakat. Sebab kita balik jumpa dia, Allah bagi nikmat yang banyak, Allah bagi macam-macam, kita bawa dosa, derhaka, khianat, macam-macam. Benda yang Allah tak suka. Hari ini aku paling murka. Allah firman kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada sekelompok manusia berjalan di atas cahaya, mimbar cahaya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya oleh sahabat-sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Nabi kata mereka bukan para nabi, mereka bukan para syuhada, mereka bukan orang-orang sedikit yang banyak hebat-hebat. Mereka lah orang-orang yang bersahabat kerana Allah. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Sebab sahabat, barakah bersahabat kerana Allah tu. Bukan kerana banyak amal. Banyak amal lah, insya-Allah memang Allah sayang dah. Kita ni yang tak ada amal ni. Jadi kita tak ada amal ni, ambil peluang, ada sahabat. Ambil peluang, ukhuwah ni. Betulkan ukhuwah kita. Betulkan semula niat kita bersahabat ni. Supaya benar-benar ikhlas kerana Allah, ini barakahnya. Kita masa tu tengok balik, jumpa balik. Ini sisi mana ni, sisi mana ni. Contohnya. Ini sisi arkir. Ini ada sisi baru, sisi arkir nama dia. Jadi, alhamdulillah bertemu. Kita tengok apa yang Nabi sebut. Ini hadis sahih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang akan mendapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali daripada naungannya 7 golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kita nak jadi pemimpin, manalah kita layak. Jadi pemimpin tak layak kita. Pemimpin yang adil kan. Jadi yang paling mudah antaranya ialah 2 orang, yang laki-laki ataupun 2 orang yang saling sayang menyayangi kerana Allah. Berkumpul kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Allah selamatkan dia. Pada hari Allah paling murka. Allah paling murka yaumul mahsyar. Semua makhluk yang bergelar manusia, yang terbaik kejadiannya,
Semua makhluk yang bergelar jin, yang terbaik kejadiannya, kurang sikit daripada manusia, datang menghadap Allah dengan dosa. Datang menghadap Allah dengan derhaka, khianat. Datang menghadap Allah dalam keadaan mengkufurkan, mengkafirkan diri dia. Allah paling murka sekali. Maka tiba-tiba antara manusia mendapat naungan tu sahabat-sahabat. Jadi jangan pandang rendah, gotong royong. Gotong royong kerana Allah, jangan pandang rendah. Kita dapat peluang datang, alhamdulillah Allah pilih kita. Allah pilih kita. Sementara dia tak tahu lagi bila ada lagi kan. Baik, ya sebab itulah kita nak kena rasa bagaimana apabila persahabatan itu datang, maka barakahnya datang bersama, maka faedahnya sangat besar. Bukan sahaja kita dapat nasihat daripada dia, bukan sahaja kita dapat tolong-menolong, tetapi kita mendapat doa, barakah daripadanya. Inilah bekalan, inilah zat, ini bekalan kita nak jumpa Allah. Jadi rupanya sahabat ni pun bekalan. Bukannya semayang aja. Kita tengok orang pergi haji. Pergi haji, berebut-rebut sampai terpijak-pijak. Nak cium Hajar Aswad je. Cium Hajar Aswad ni sunat. Tapi berempur-rempur macam ini tu kan. Menyakiti orang, sampai mencederakan orang, sampai pijak mati pun ada. Kan? Ini kita lihat bagaimana manusia telah meninggalkan ukhuwah. Meninggalkan ukhuwah. Bayangkan andainya ada Rasul SAW. Tengok orang sekarang buat haji macam mana. Itu pergi haji tu. Pakai ihram tu. Jadi insya-Allah persahabatan adalah zat. Sebab tu Allah menggambarkan supaya kita janganlah bermusuh-musuhan. Wala tafarraqu. Kemudian Nabi SAW menggambarkan, ini hadis sahih tu, Bukhari dan Muslim. La taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallah ikhwana wa la yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa salasah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, sahih, muttafaqun alaih. La taqata'u, jangan kamu saling memutus hubungan. Jangan putuskan hubungan. Kita ada bersisih faham, kita ada tak sama pandangan, kita ada masalah sama kita, jangan putus hubungan. Ini nombor satu. Nabi sebut la taqata'u, jangan kamu putus hubungan antara satu sama lain. Wala tadabaru, jangan kamu berpaling muka. Kita marah dengan sahabat kita pun jangan paling muka macam tu. Jangan. Wala tabaghadu, jangan kamu saling benci membenci. Jangan benci membenci. Semalam ada seorang kawan saya telefon. Kemarin saya tak ambil. Jadi tadi pagi telefon sekali, dia telefon lagi, 2 kali telefon. Lepas tu saya telefon dia balik. Dia dah ada di Laos. Dia baru kahwin dengan seorang wanita daripada Thailand. Wanita tu nak masuk Islam. Dia tanya, Man, macam mana ada orang nak masuk Islam ni? Kahwin lah dengan dia. Kan, kau mau suka kat dia juga, kahwin. Tapi aku tak pandai nak bini. Kahwin dulu baru pandai. Kahwin. Alhamdulillah masuk Islam. Sekarang dia pergi ke Laos. Dia telefon daripada Laos. Kenapa agaknya? Dia kata, aku tengok ceramah kau. Aku dah tengok ceramah kau sekarang, Man. Ini sama belajar dulu kat sekolah. Sama belajar sekolah. Aku dah tengok ceramah kau ni, Man. Bagus. Tapi ada satu ceramah tu dia kata, cerita pasal fitnah. Cerita pasal fitnah memfitnah ni. Bagus dia kata. Tapi aku tengok ada seorang dia tulis, aku dah tak percaya dengan kau, dia kata. Dia tulis, sebutlah namanya. S, apa kan? Tak sebutlah namanya. Saya pun tak perasan ada komen. Aku tak percaya dengan cakap kau dah. Lebih macam tu, saya pun tak perasan komen tu. Jadi aku nak tanya dengan kau, aku kenal kau daripada kecil ni, Man, dia kata. Sampai ketua ni aku kenal kau ni, sama-sama kita, sama-sama umur. Apa yang dia cakap tak percaya kat kau ni? Kan? Dia marah lah. Aku marah ni, dia kata. Lepas tu kita cerita sikit lah pasal persisian faham yang kita dalam Ansar ada sikit persisian faham. Yang berlaku beberapa perkara perbezaan pandangan. Akhirnya mereka tak bersama kita. Oh, macam gitu. Jadi, kalau kita tak bersih faham pun, jangan benci-benci.
Jangan benci membenci. Jadi ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Ini hadis sahih, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi jangan benci. Kalau benci ini, dia akan makan diri kita. Dia akan makan diri kita. Kalau hasad, makan diri kita. Wala tahasadu, jangan kamu berhasad dengki. Tadi benci, ini berdengki pula. Dengki lagi tak boleh. Kita ingat kita dengki dengan dia kan, dengan seorang kan, kita untung. Tak, kita dengki dengan dia tu, Allah makankan, habiskan amalan kita tu. Yazbillah. Kalau kita sayang dia dapat barakah, kita benci orang soleh, lawan kepada barakah. Kita musuh pula dengan dia, lawan dengan dia. Orang soleh ni, Allah musuh dengan orang yang lawan orang soleh. Jangan main-main. Kita ingat kita betul, kita bermusuh dengan orang baik. Tak kira lah siapa pun. Kita ingat kita lebih baik daripada dia, kita musuh dengan dia. Kita buat jahat dengan dia, kita buat fitnah, umpat, apa macam-macam kita buat. Kita ingat okey dah. Tak. Kalau kita buat baik dengan orang soleh, barakahnya luar biasa. Kalau kita memusuhi orang soleh, kan, dia punya kifarat dia punya balasan dia. Allah isytihad dalam hadis lain, aku memusuhi orang yang memusuhi awliya aku. Bahaya tu. Jadi bila dia telefon saya, rupanya ada orang sebut macam itu, saya kata, mungkin kot agaknya ada salah faham mana-mana. Kan? Aku geram. Tak apalah kalau geram. Kan? Dia yang geram pula. Kemudian, wakunu ibadallah. Maka jadilah kamu hamba Allah, ikhwana, yang bersaudara. Jadi yang bersaudara, tak apa. Orang buat jahat kat kita kan, kita maafkan dia. Kita maafkan orang yang buat salah kat kita tu. Salah satu asbab masuk syurga tanpa hisab. Salah satu asbab. Maafkan. Maafkan ni akhlak paling besar sekali dalam berukhuwah. Dalam berukhuwah ni, akhlak paling besar bukan senyum, bukan al-isar. Tapi bila dia buat jahat kat kita, dia aniaya kita, dia zalim kita, kita maafkan dia. Maafkan maknanya bukan forgive je, forgive and forget. Ada orang kata, saya forgive, saya tak boleh forget. Itu dendam namanya. Tak boleh lupakan namanya dendam. Sebab tu ada orang cakap, saya dengar orang politik sebut, I can forgive but I cannot forget. Itu dendam namanya. Itu namanya dendam. Dendam ni dosa. Dosa hati. Kemudian, wala yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa salasah. Tidak halal bagi seorang muslim itu berpaling daripada saudaranya lebih daripada 3 hari. Kita bergaduh dengan siapa? Jangan lebih 3 hari. Mesti bercakap. Kalau kita nak cakap dengan dia, nak salam dia, bagi salam ke apa, bagi mesej, dia tak jawab, telefon dia tak jawab, itu tak boleh buat apa lah. Itu dia dengan Allah. Biarlah. Biar. Ada tak? Ada. Kita hantar mesej, Assalamualaikum, apa khabar, kan? Tak ada jawab. Kita telefon, tak angkat. Kita tahu dia ada di sebalik ujung tu, kita tahu dia ada. Kita boleh berbayang dia tengah buat apa. Kan? Tapi tak angkat, tak apalah. Tapi kita jangan. Kita jangan. Kita pastikan betul-betul dengan Allah Subhanahu. Sebab sahabat ini juga adalah ibadah. Jadi sebab tu kita kena damaikan. Kalau kita ada sahabat-sahabat kita yang berselisih, kita kena damaikan. Cubalah damaikan balik kan. Sebab kita tahu dia ada kebaikan. Sahabat-sahabat kita ni. Kalau yang gaduhnya laki-laki, yang selisih fahamnya laki-laki, yang isteri jangan gaduh sama. Isteri kena baikkan. Itu kelebihan berumah tangga pula. Kan? Laki dengan katakan saya dengan Azizan bergaduh kan. Katalah bergaduh Gaduh. Isteri Azizan, isteri saya, rapatkan balik. Betul, bantu balik. Jangan timbah minyak lagi. Yang banyak takut minyak lagi. Betul bang, dia tu memang bang, gini. Kan? Kalau isteri yang macam tu, pelangkung dia dulu. Itu syaitan dalam rumah. Syaitan dalam rumah. Jadi kita kena
kita kena damaikan. Wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua puak itu bergaduh, berperang, damaikan. Jadi sebab itulah persahabatan ni satu bekalan. Satu bekalan, satu zat bekalan yang melahirkan kekuatan, perpaduan. Jadi apakah yang akan dibuat oleh musuh Islam? Pecahkan persahabatan. Pecahkan persahabatan. Kadang-kadang dengan sebab panggilan nama je pun dah bergaduh lah kan. Aku Is lah, bukan Bob. Kau bukan Bob ke? Dah, aku Is lah, nama baru ustaz bagi aku Is. Is apa ni? Is-A ke itu? Is-A. Dah, aku Iskandar. Oh, Iskandar. Jangan panggil Bob pula kan. Habis dah terbiasa, minta maaf dah. Dah terbiasa panggil Bob. Ada dia terbiasa panggil Dam kan. Dam kan. Kadang-kadang dengan sebab panggilan je gaduh. Kadang-kadang dengan sebab masam muka. Apa hal ni? Pagi-pagi bangun muka masam je kan. Dah gaduh dah kan. Dia masam ingat engkau seorang boleh muka masam, dia pun muka masam juga. Patutnya seorang muka masam, seorang senyum kan. Lawan. Lawan. Ini dia muka masam, engkau seorang boleh muka masam, aku punya muka lagi masam. Lawan paling masam. Jadi syaitan dia akan bisik kita. Syaitan dia akan jadikan kita gaduh. Memang tambahan kan, bekerja tempat orang banyak buang ancak lah, buang apalah, baru diketahui tadi. Daripada perawi, daripada dua, sanad daripada dua. Rupanya tempat kita bekerja ni banyak orang buang ancak tu. Ada orang bunuh diri semua. Oh, mencabar sungguh. Main syaitan ada lah. Kalau ada pun syaitan. Tapi tak kuat syaitan kan. Lepas ni janganlah pula bimbang nak datang kan. Yang tak tahu dekat sini tak apa. Jangan ni orang sini ni kan. Syaitan dan musuh Allah sangat murka bila melihat penyatuan kerjasama orang Islam. Dia tengok kita bersama ni, oh dia, hati dia tersirap darah dia. Syaitan ni, dia tengok kita berbaik-baik ni, tersirap darah dia. Kita kena rasa tu. Dan mereka berusaha sekuat tenaga menimbulkan perpecahan. Dan syaitan musuh ni memang, dia sangat benci dengan penyatuan kita. Dia tengok kita boleh buat elok, boleh buat ni bagus, semua bermesra, berkasih sayang kerana Allah semua. Oi, dia menyirap. Oi, Bob ni dah dapat kawan dah pula. Dulu masa tempat lain tak ada kawan. Bob ni dia panggil Bob. Syaitan panggil. Kita panggil Is ya. Bob kata. Engkau ni apalah sekian-sekian. Bob rasa ni. Jadi dia menyirap darah dia. Tak mau. Kenapa? Dia nak pecahkan orang Islam ni. Kita pecah. Sebab tu kalau kita ada apa ni, ada macam persisihan lah. Gaduh lah kan. Beza pandangan dengan sahabat kita. Nombor satu ingat kan, syaitan akan bagi seminyak lagi situ. Kita kena lawan tu. Beza pandangan kita rendah dulu. Ubat dia apa? Tawaduk. Rendah diri dulu dengan sahabat kita. Rendah diri dulu. Diam dulu. Kalau dia cakap aja kita diam. Kalau dia cakap kita pun cakap, syaitan sambal minyak lagi. Dia cakap kita diam. Kan, tak apalah, tak apa. Engkau betul lah, tak apa, insya-Allah. Bila dia cool down sikit, baru kita cakap sikit-sikit. Kan? Kau tak, dia siram, habis. Bergaduh. Jadi sebab itulah kita harus berwaspada, jangan bagi kesempatan kepada syaitan untuk mewujudkan perpecahan tu. Jangan sampai kita marah sahabat kita kerana kepentingan peribadi kita. Kerana kepentingan peribadi kita, kita mengatakan hal-hal yang menyakiti saudara kita. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka berkata dengan kata yang amat baik. Sesungguhnya syaitan sentiasa menghasut di antara mereka. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Inna syaitan kana lil insani aduwan mubina. Musuh yang sangat nyata. Jadi bila kita ada bersisih faham, tak sama pandangan dengan sahabat-sahabat kita ni, nombor satu kita tawaduk. Siapa paling tawaduk, dia paling tinggi di sisi Allah. Siapa paling sayang, tanda sayang jangan sampai berpecah, jangan sampai berpisah. Sayang tadi, maka kita sabar. Bila dia habis cakap semua, kita diam dulu. Tak apa, diam, biar dia cakap.
Bila dia dah cool down, dah ambil semayang apa, pegang dia, salam dia, cakap dengan dia. Kau tahu tak apa dia? Kan? Dan kita ni bersahabat kerana Allah. Aku sayang kat engkau. Baru cakap dengan dia. Dia dah lembut dah baru cakap. Tadi kan pandangan kamu tu begini-begini. Kita cakap pandangan begini-begini. Kita bagi rasional. Oh, baru dia boleh terima. Bila dia cakap macam tu, kita bercakap. Ni masalah dalam meeting. Ni timbul dalam meeting. Contoh. A, B bergaduh. Kita jumpakan dia. Nak tabayun. Niatnya nak tabayun. Tapi dua-dua tak ada tawaduk. Tak ada rendah diri. Tabayun tu, jadi tebas menebas. Bukan tabayun lah. Bergaduh pula. Ini berlaku. Sebab tu dalam Islam, kita mesti tawaduk. Yang terbaik di kalangan kita, siapa yang paling rendah diri. Tak apa, kita tak bercakap walaupun kita benar, kita tak nak berdebat dengan dia. Walaupun kita benar, maka itu lebih baik. Allah bagi rumah di dalam syurga. Allah bina rumah masa tu untuk kita. Sebab kita sabar, tak nak berdebat. Supaya ukhuwah tidak terpecah. Nak sayang ukhuwah, kita diam. Nak sayang ukhuwah, kita diam. Maka Allah bina mahligai dalam syurga untuk kita. Nabi gambarkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah zat ala tarikud dakwah, bekalan di atas jalan dakwah Rasul ini. Salah satunya sahabat. Jadi kita kena tengok sahabat kita hari ini dengan penuh kasih sayang. Sebab sahabat ni nak masuk syurga sama-sama. Handsome tak handsome, Allah dah jadikan sahabat kita. Ada sahabat kita handsome, ada sahabat kita kurang handsome. Ada sahabat kita kurus, lampai, tinggi. Ada sahabat kita rendah, pendek, gemuk. Macam-macam jenis sahabat ada. Ada yang hitam legam, ada yang putih melepak. Ada yang bahasanya halus saja. Kan? Ada yang bahasanya kasar. Tak kira siapa, dia sahabat kita. Maka kita nak sayang dia, macam mana kita sayang diri kita. Kita nak utamakan dia. Utamakan ukhuwah itu macam kita utamakan Allah. Bila kita utamakan ukhuwah tak pecah, kita mau utamakan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu dia bersaudara. Utamakan iman. Nak berpecah senang. Ini fiqh yang susah pada hari ini. Susah. Kita nak satukan orang susah. Itu insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang cuba saya sampaikan pada malam ni sama-sama kita lah. Sama-sama kita. Tak ada orang yang perfect kan. Tak ada orang yang tak ada salah. Semua orang ada salah. Semua orang ada kelemahan. So the best ialah mereka yang tawaduk, rendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Islam, kepada sahabat-sahabat dia. Supaya tawaduk itu akan membawa barakah. Ingat, kita bukan saya nak tolong-menolong. Tolong-menolong tu insya-Allah kita buat. Atau nasihat menasihati kita buat. Tapi yang lebih penting, barakah sampai ke akhirat. Di padang mahsyar, orang yang bersahabat kerana Allah, berjumpa, berpisah kerana Allah aja. Kerana iman tadi. Maka orang tu Allah akan jadikan orang yang mendapat naungan di padang mahsyar. Berjalan di atas mimbar-mimbar cahaya. Bukan Nabi, bukan syuhada, bukan siddiqin. Tapi mereka orang yang bersahabat kerana Allah. Jumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Inilah insya-Allah hajat Islam pada hari ini untuk membina. Mudah-mudahan kita Allah jadikan sebahagian daripada mereka yang termasuk dalam golongan bersahabat kerana Allah insya-Allah. Baik, kita buka kalau ada tambahan soalan. Ada apa-apa? Ada apa-apa Ish? Tak maulah sebut nama banyak. Orang tak kenal lagi ni kan. Mana orang kenal, tak kenal. Ish kan. Ada apa soalan? Tambahan, tambah sikit lah. Sebelum ni dengar aja. Dan ni hari ni berpeluang cakap sikit, bagi suara masuk dalam sikit. Tak ada? Tak ada. Nak keluar pun suara tak keluar. Terharu. Hari ni namanya diberikan nama yang baru insya-Allah. Abang Azhar dah apa? Edi? Haris tak tidur dia. Bagus Haris. Alhamdulillah, ni anak mujahid. Adik siapa nama adik? Siapa nama? Abu Amsyah. Absyar. Ada apa-apa nak tambah sikit? Ada sahabat baik tak? Ada sahabat baik sekarang ni? Sahabat syurga ada tak? Tak ada, kena cari. Tu hari sebelah tu sahabat tu. Jadikan tu sahabat syurga. Ni?
Sampah. Ada siapa yang tambah ini? Belakang? Siapa belakang tu? Bashir, ada apa? Adam mana Adam? Ada dia sembunyi. Oh, sembunyi. Ada apa? Sebut nama. Minta maaf lah sebut nama. Contoh yang baik lah. InsyaAllah. Mirul ada apa-apa? Tak ada. Okey, tak ada. Cikgu, ni abang form 5? Tak ada. Tak ada Tak ada. Kalau ada cakap ni kakak ada. Tak ada, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita diberikan Allah nikmat iman, Islam dan ihsan. Kemudian Allah bagi tambah lagi dengan ukhuwah. Ukhuwah ini akan memberi kekuatan insya-Allah sebagai bekalan kita. Kita baca doa rabitah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fatik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amita ala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akhirnya dengar juga suara Abang Is kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.